Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di bab metodologi dalam pendekatan kualitatif. Okey, siri yang seterusnya selepas kita cover konsep asas, aplikasi, andaian dan justifikasi dan juga kajian lapangan. Kemudian kita dah ke video untuk analisis dokumen. Okey, untuk sekarang ni kita cover seterusnya untuk topik pemerhatian, iaitu observations. Okey, ini yang kedua terakhir lah sebelum kita ke satu siri yang satu lagi, iaitu interview, iaitu temu bual. Jadi setelah kita faham tentang teknik pengumpulan data ni dalam kualitatif, jadi kita kena faham satu-satu sebab dokumen, penerangan dia, walaupun ni semua dalam penyelidikan kualitatif, tapi kita kena bezakan, okey, seperti mana yang perlu kita jelaskan nanti dalam proposal defense ataupun viva, dan juga dalam penerangan kita dalam tesis. Kita kena faham masa bila kesesuaian di dalam data collection ni dalam penyelidikan kualitatif, sama ada nak gunakan documents ataupun pemerhatian ataupun temu bual. Okey, kita habis sedikit masa. Izinkan pakcik untuk buat perkongsian dalam pemerhatian, mungkin tak lama. Okey, ada lebih kurang 12 slide yang berkaitan dengan pemerhatian secara asasnya. So kita boleh jelaskan. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang dikatakan sebagai pemerhatian. Kalau secara umumnya, elok orang kuali ataupun kuanti memang ada buat observation, dan observation apa yang dikatakan sebagai yang boleh diterima dalam teknik dalam pengumpulan data yang boleh dianalisis dalam sebuah penyelidikan. Jadi kita mulakan sedikit pemahaman dari konteks maksud dan definisi berkaitan pemerhatian. So apa tujuan kita nak buat pemerhatian ini? Okey, pemerhatian adalah satu proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. Okey, dalam penyelidikan ni ada masa kadang-kadang ada scholar yang sebut kritikal, ada yang cakap dalam sesuatu proses, dalam satu situasi atau fenomena yang biasanya dibincangkan dalam konteks macam inilah, critical, kompleks. Sebab bila kita buat penyelidikan, bila kita melalui fasa iaitu menjawab persoalan dan juga penyataan masalah, sebenarnya sebuah penyelidikan itu kompleks. Kompleks bukanlah maksudnya yang benda tu jadi terlalu sukar. Okey, nak kata jadi terlalu senang pun tak, sebab penyelidikan ni, R&D ni melalui proses yang dipanggil rigorous, terperinci, dan kadang-kadang dia perlu robustness, dia perlu sedikit kelaksakan, yang mana kadang-kadang ada elemen-elemen yang ada masa kita kena fleksibel, ada masa kita kena simplify. So dalam kes kualitatif lebih kepada penekanan kepada kedua-duanya, okey, ataupun salah satu, dan lebih kepada flexibility and subjectivity. Okey. Jadi dia proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkah laku, cara melaksanakan sesuatu, keadaan persekitaran dan sebagainya. Ambil mudahlah bila kita nak observe, okey, kita memerhati objek dia manusia. Jadi mungkin cara dia, pergerakan secara fizikal dia, mimik muka dia, tubuh badan dia, pergerakan. Jadi kat situ kita boleh nampak, kita boleh measure dari sudut observation dalam konteks tingkah laku tadi, dan dalam satu boleh menggambarkan satu situasi atau keadaan, environment ataupun persekitaran di tempat yang kita sedang menjalankan observation dalam penyelidikan. Okey, dilaksanakan secara sistematik. Kadang-kadang bila sebut sistematik ni, kadang-kadang dia ada proses awalan sebelum kita buat observation, apa yang kita perlu buat. So masa observation, apa kita kata persediaan kita dalam masa menjalankan observation, apa tools yang perlu ada, apa assistant yang perlu ada, preparation dari segi dokumen dan sebagainya. Itu yang dikatakan sistematik. Malah bila dah selesai proses tu, selepas proses pun ada melibatkan beberapa aktiviti yang bersesuaian untuk memastikan kesahan dalam proses
pemerhatian ini. Okey. Jadi bila melibatkan proses pemerhatian tu, dia bolehlah kita buat sedikit catatan ataupun nota di lapangan. Kemudian kita buat sedikit rakaman video. Jadi gunalah audio video yang bersesuaian untuk kita merakam pemerhatian kita dalam proses penyelidikan yang bersesuaian. Namun semua perkara ni di peringkat awal, dari peringkat repo yang peringkat awal fasa 1 tu, kita dah dapatkan kebenaran, mutual understanding, dia orang pun jelas, ada cooperate, kerjasama, komitmen antara kedua-dua pihak, orang yang terlibat, partisipan dalam kajian dan juga orang yang terlibat secara tidak langsung dalam kajian ni telah dapatkan persetujuan, dah dapatkan kesepakatan dan kerjasama yang baik dalam proses penyelidikan. Itu penting juga dalam kualitatif. Itu fasa pertama. Jadi semasa kita buat pemerhatian pun, elemen-elemen support sokongan itu perlu selari dengan apa yang kita plan, seperti mana yang kita susun aktiviti penyelidikan bagi menjawab setiap persoalan kajian kita. Okey. Jadi pemerhatian adalah alat penyelidikan yang sistematik ketika menjawab pertanyaan penyelidikan tertentu, dan ketika itu harus diperiksa dan diimbangi dalam menghasilkan hasil dapatan yang boleh dipercayai. Jadi pemerhatian juga selain daripada temu bual, pemerhatian juga adalah salah satu teknik yang sangat penting dalam penyelidikan kualitatif, okey, untuk mendapatkan dapatan ataupun kita nak dapatkan sesuatu jawapan yang khusus untuk teknik observation yang mana yang kita tidak boleh dapat melalui kaedah temu bual ataupun gunakan analisis dokumen. Dengan hanya gunakan observation, kita dapatkan satu dapatan yang boleh menjawab persoalan kajian kita. Jadi pemerhatian juga dilakukan untuk menyusun. Kat sini dia kata tanpa ada observation, mana mungkin kita boleh buat triangulasi dalam penyelidikan. Okey. Jadi dengan kehadiran bersama-sama teknik data collection kualitatif selain daripada temu bual dan dokumen, kehadiran pemerhatian ini boleh meningkatkan proses triangulasi untuk proses lengkap dan melengkapi antara kaedah. Jadi kekurangan dalam satu kaedah ditutupi ataupun dilengkapi oleh satu proses lagi. Jadi dengan gunakan 3 kaedah ni contohnya dalam penyelidikan kualitatif, menjadikan satu dapatan yang utuh yang kuat. Okey, tujuan dalam slide ni kita bincangkan tujuan kita, kenapa reason kita nak buat pemerhatian ataupun kita kata kelebihan and purpose kita nak buat pemerhatian. Jadi ada 3 poin penting. Nombor 1, pemerhatian digunakan untuk mengkaji interaksi yang kompleks dalam data sosial yang sebenar. Okey, kita biasa dalam kajian sosial humanistik biasanya melihat pada gelagat manusia tadi, elemen observation adalah elemen yang macam pelengkap dalam untuk membina satu pengalaman ataupun dalam proses sebuah penyelidikan dalam kualitatif. Tanpa pergi kita membuat kajian lapangan, tapi kita hanya buat temu bual. Dalam temu bual mungkin kita observe, tapi observation itu sangat terhad, di mana observation itu tidak dilakukan secara sistematik. Tetapi apabila kita melakukan aktiviti pemerhatian secara sistematik dari segi persediaan awal, semasa dan selepas, dia sebenarnya dapat memberikan satu pengalaman yang sebenarnya kita sebagai instrumen dalam kajian ni, kita dapatkan satu pengalaman melalui pemerhatian. Dan pengalaman itu sangat penting untuk menjelaskan penerangan kita. Jadi kalau kita menerangkan melalui interview mungkin okey, tapi tidak sepenuhnya. Tapi dengan adanya tambahan aktiviti observation itu, dia menyebabkan penerangan kita lebih mendalam. Beza kan, lepas kita interview, kita tanya, dia jawab. Itu saja yang kalau soal sidik kita bagus, soalan interview kita bagus, dia dijawab oleh orang yang bagus, so dia akan jadi satu dapatan yang bagus. Tetapi dia lebih bagus sebenarnya bila kita memerhati keadaan manusia tadi, tingkah laku dia, behavior dia, so lagi mendapatkan satu pengalaman yang boleh menjadikan bekalan yang lebih faham untuk dalam kita menginterpretasi dalam kita punya dapatan. Jadi pemerhatian melibatkan tindakan, dia ada action lah, of course lah. Kita buat pemerhatian ada dari segi fizikal, apa yang kita kena buat, okey, dengan gunakan kelebihan yang ada pada manusia, iaitu panca indera, dengan mengambil nota, merakam peristiwa, perkara-perkara yang berlaku yang secara sistematik di latar sosial yang dipilih untuk dalam kajian. Okey, kadang-kadang
kita selaku manusia kadang-kadang melalui pemerhatian yang pertama secara pada ketika itu dan masa itu mungkin kita nampak beberapa saja, tapi bila dengan adanya rakaman video, audio yang kita balik, kita lihat di tempat lab kita ataupun di tempat workstation kita akan jumpa perkara-perkara yang kita jumpa selepas itu. Kadang-kadang masih buat observation, kita terlebih melihat fokus pada satu area, tetapi perkara-perkara yang berlaku dalam persekitaran observation tu sangat penting. Saya bagi contoh macam ni lah. Kadang-kadang saya melihat filem-filem, okey, tak adalah selalu, jarang tengok TV ni, okey, tapi bila melihat televisyen, filem P. Ramlee contoh dia, okey, bila tengok cerita P. Ramlee semasa kecil saya dah tengok, saya tergelak satu scene tu, okey, tetapi bila dah dewasa ni saya melihat filem tu, di mana scene yang saya dah gelak tu memang saya gelak balik, tapi saya jumpa scene-scene yang dulu saya tak gelak, sekarang saya gelak. Okey, itu yang dikatakan kelebihannya kalau kita buat pemerhatian ni, bila dengan ada satu assistant, satu set yang lengkap, kadang-kadang dia dapat sesuatu yang lebih jelas. Jadi bantuan-bantuan dalam teknologi especially menyebabkan observation tu dah menjadikan satu kaedah yang sistematik, dia jadi macam satu benda komplement dalam sebuah penyelidikan kualitatif. Jadi tujuan juga untuk pemerhatian ini adalah di mana dia merupakan satu teknik yang terbaik apabila aktiviti peristiwa atau situasi yang boleh diperhatikan secara langsung, atau apabila perspektif yang baru diperlukan ataupun partisipan yang tidak dapat ataupun tidak rela membincangkan topik yang dikaji. Kadang-kadang bila kita buat interview, contohnya ada perkara-perkara yang sulit, okey, perkara-perkara yang sensitif atau perkara-perkara yang kita tidak boleh dapatkan kerjasama daripada pihak dalam proses untuk temu bual itu, ataupun soalan itu tidak boleh digambarkan ataupun tidak boleh dijawab oleh orang yang terlibat dalam proses interview itu. Tapi dengan sokongan observation tu kita dapat menggambarkan situational bahawa situasi itu berlaku. Okey, contoh dia kan. Okey, kita melihat daripada zaman saya sekolah lagi, saya melihat proses perbancian ni, di mana kadang-kadang kita tengok dekat traffic light, orang mengira jumlah kereta ke, mungkin adalah dia punya apa tu, checklist dia yang dia nak lihat, ada observation tu. Kemudian kadang-kadang saya tengok bila duduk di Kuala Lumpur, saya nampak di stesen LRT suatu masa tu ramai, nampak macam muda-muda lah, kita panggil RA lah tu, research assistant, okey, ramai tu, kadang-kadang dia sedang mencatat ataupun telah nota lapangan tadi, so apa yang dia dapat. Okey, tapi semakin lama dengan perkembangan teknologi, benda tu dah tak jarang kita nampak. Dekat pasar raya pun tak buat survey dan sebagainya. Kadang-kadang dia menggunakan sumber lain, iaitu gunakan kamera. Kadang-kadang bila dia buat kamera record tu, dia ambil, kita boleh ambil video tu dalam satu tempoh masa waktu peak kan, orang naik LRT daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi. So daripada 6 pagi sampai 9 pagi tu kita ada record, kita buat in out dia, jadi kita analisis kat situ. Jadi tak perlu lagi kita hire research assistant yang ramai untuk analisis. Jadi melalui video itu, kalau tak sempat kita boleh undur balik. Itu kelebihan teknologi. Jadi kat situ dah kita boleh gunakan. Jadi dia dah jadi satu teknik yang terbaik. Okey, dia boleh mengurangkan kos. Itu penting juga dalam penyelidikannya. Jadi proses-proses teknik pengumpulan data tu, mana yang sistematik, yang terbaik, malah mengurangkan kos, menjadi pertimbangan yang utama sebagai seorang penyelidik. Okey. Okey, jadi pemerhatian versus temu bual. Okey, bukanlah katakan dia lagi bagus pada temu bual bila sebut versus. Tapi kadang-kadang nak beritahu, kadang-kadang ada orang buat temu bual, okey, dia tak buat observation. Bila kita buat tunjuk macam ni, berkata penting juga observation ni. Jadi orang yang buat pemerhatian, dia rasa dah terbaik dah. Tapi dengan tak buat temu bual, jadi kat sinilah kita akan tengok kan. Jadi setiap kaedah ataupun teknik yang pakcik sebut ni, pakcik akan beritahulah sedikit apa beza antara dokumen dengan temu bual, apa beza antara pemerhatian dengan dokumen. Jadi supaya kita dapat membezakan, itu je tujuan utama dia. Jadi pemerhatian tu dapat dibezakan dalam dua perkara yang asas. Okey, pemerhatian berlaku dalam suasana di mana fenomena secara semula jadi. Jadi kita kena tengok dalam natural setting. Okey, dia tak boleh benda-benda yang dibuat-buat lakonan semula. Okey, tak boleh. Okey, jadi berlaku dalam bukannya lokasi yang tentukan untuk tujuan menemu bual. Okey, dia bukan macam dia perlulah lokasi yang praktikal untuk buat observation. Walaupun temu bual tu pun sama juga, perlu natural setting. Kita kena interview kat tempat mana yang sesuai untuk karakter tu. Kalau cikgu, kita interview dekat sekolah. Jadi
Jadi bukanlah sesuatu yang kadang-kadang bila kita nak buat observation tu, okey kita nak observe, okey jom kita nak observe, ditentukan oleh partisipan kita. Okey kita observe kat sini lah. Kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang kita observation tu berdasarkan keperluan dalam kajian. Jadi kita kena ada komunikasi dengan orang yang kita nak masuk ke kawasan tu, ke kawasan atau lokasi itu. Kita kena menjelaskan tujuan kita buat observation, apa yang kita nak dapatkan daripada observation untuk menepati selari dengan kita punya tujuan ataupun persoalan kajian kita. Okey, data pemerhatian mewakili pertemuan langsung dengan fenomena dan bukannya terhasil daripada temu bual. Awal-awal lagi pakcik dah sebut bahawa kita tak boleh serampang dua mata. Memang boleh serampang dua mata, bagi satu masa kita buat interview dengan temu bual, tapi bukan serentak. Okey, masa interview, tengah interview kita observe. Tak boleh. Dia kena lepaskan satu-satu. Itu pentingnya dalam kualitatif secara terperinci. Dia berbeza dengan soal sidik, yang mana dalam soal sidik itu kita boleh tanya banyak section. A, section B, section C, section D, section E. Setiap section tu ada soalan yang berbeza-beza. Jadi bila balik kita boleh tengok associate, tengok effect, relationship. Itu lain, itu kuantitatif. Tapi kualitatif kita tak boleh sama. Itu perbezaan yang ketara antara kualitatif dan kuantitatif. Okey, walau bagaimanapun dalam dunia pengumpulan data, temu ramah dan perbualan tidak rasmi sering kali terjalin dengan pemerhatian. Okey, samalah kan bila kita buat temu ramah, aspek observation tu tak boleh dipisahkan. Secara mudah dia maksudnya bila kajian kualitatif selalu kita lihat bila buat temu ramah dia mesti nak buat observation. Dia macam tidak lengkap kan. Ataupun bila buat observation nak buat temu bual. Dia bukan jadi satu paksaan tapi jadi common practice. Jadi mungkin kita yang tengah buat PhD atau buat master rasa benda ni nak ada limitation. Kita buat temu ramah je tapi kita tak buat observation, pemerhatian because of time constraint. Tapi sebenarnya kalau you dah ada good experience dan pengalaman, contohnya orang buat master by research dia buat kualitatif, PhD dia buat kualitatif, saya yakin dia akan buat mostly tiga-tiga dia akan buat. Dokumen pun dia akan buat, observation dia akan buat, interview dia akan buat. Sebab dia tahu kepuasan sebagai instrumen yang terlibat dalam secara direct dalam kajian ni takkan terhasil. Dan bila dia nak buat penerangan dalam interpretasi dan perbincangan dapatan tu dia lebih kuat lah dari segi personal karakter sebagai seorang researcher tu. Bila dia nak menulis dalam bidang kualitatif dia lebih bila kita melihat dan bila kita mendengar, okey, apabila kita refer dokumen orang sebelumnya, dia menjadi macam very good balance lah. Kiri kanan depan belakang atas bawah kita cover. Itu kelebihan lah. Okey. Jadi seterusnya apa yang perlu diperhatikan. Ini penting, perhatikan apa yang kita nak kena tengok. Suruh observation tapi tak tahu apa nak kena tengok. Okey. Ditentukan oleh beberapa faktor seperti tujuan penyelidik menjalankan kajian ini. Itu pertama nak ingat kan. Memanglah kita buat pemerhatian tapi walau bagaimanapun keutamaan nak buat observation adalah seperti mana yang kita rancang bertepatan dengan persoalan dan masalah kajian. Okey, penyataan masalah, kerangka teori dan persoalan kajian memerlukan kajian untuk menentukan apa yang harus diperhatikan. Okey, bagi menjawab setiap persoalan, penyataan masalah dan kita gunakan ada setengah kajian yang macam case study dengan action research, dia mungkin gunakan certain teori kan. Jadi kita secara general dalam kualitatif kita ada asas. Jadi berpandukan, bukan berpandukan tu kita nak uji kan. Jadi kita jadikan sebagai initial, kita mesti ada directions. So dalam menepati direction persoalan dan penyataan masalah tu kita menggunakan observation supaya observation output dapatan daripada observation itu bertepatan selari dengan kita punya research question dan problem statements. Okey. Kemudian seorang pendidik ataupun seorang pendidik mungkin memerhatikan ni contohlah kan. Seorang pendidik mungkin memerhatikan sekolah kerana minat dalam bagaimana pelajar-pelajar. Contohnya kan bila kita buat observation, kalau pergi dekat sekolah, okey, kita mesti nak tengok, kita nak observe student kita. So macam mana dia lalu proses learning, proses pembelajaran itu. Okey, contoh lain, kalau ahli sosiologi dia mungkin pergi sama juga, dia mungkin dia mengunjungi sekolah. Kalau pendidik tengok anak murid, dia proses dalam pembelajaran. Tapi kalau ahli sosiologi, dia pergi ke sekolah kerana minat kepada institusi sosial dia. Jadi aktiviti-aktiviti sosial yang berlaku dalam sekolah tu. Itu kena faham. Kadang-kadang kalau orang kejuruteraan, orang civil datang ke sekolah, mungkin dia lebih berminat dengan buildings, dengan architecture yang ada dekat sekolah tu, facilities
Okay, sebab dia tengok bidang masing-masing, so observe dia macam mana. Orang kata sekolah banyak yang tak ikut spek bomber contohnya, dari segi aspek keselamatan. Jadi orang bidang tertentu akan observe building. Ada orang yang akan tengok kepada khususnya kepada pelajar, especially dalam bidang pendidikan. Macam ahli sosiologi tadi nak tengok institusi sosial tadi macam mana dari segi communication, interaksi antara unit analisis yang ada dekat sekolah tu. Tu mungkin setiap bidang ada benda yang dia nak observe. Jadi setiap perkara observation tu bertepatan apa yang dia sedang kaji untuk menjawab setiap persoalan kajian dan pernyataan masalah tu secara indirectly. Okey. Apa kerja-kerja yang patut dibuat dalam proses pemerhatian ataupun kajian apakah aktiviti-aktiviti yang perlu dibuat dalam pemerhatian di kajian lapangan tersebut. Jadi apa yang kita kena buat? Jadi pemerhatian bersikap pasif dan tidak menonjol. Okey. Ini biasa je lah kan. Kadang-kadang kita sifat dalam kualitatif ni, dia humble tu sangat penting lah. Bila kita nak buat research, kita tak, walaupun kita instrumen kajian, kita tidak boleh jadikan satu jadi participant atau jadi peserta. Dia akan jadi bias. Kita secara natural setting je, kita nak tengok siapa yang jadikan participant yang terlibat secara langsung dalam kita punya proses penyelidikan. Biar dia jadi natural. Biar benda tu jadi macam kita nak dapatkan satu dapatan yang baik sebenarnya. Okey, kita bukan buat satu dapatan yang dibuat-buat. Okey, sebab kita sebenarnya nak pastikan apa dapatan kita tu nanti dia akan menjadi satu base, akan jadi satu team, akan jadi satu pattern, malah akan menjadi satu teori yang boleh jadi refer kepada next researcher ataupun yang siapa yang melalui situasi yang sama dalam proses dalam penyelidikan kita ni. Okey, jadi tak boleh lah kan, kita kena learn, kena belajar bagaimana hendak bertingkah laku dan berpakaian yang sesuai. Macam inilah contoh dia. Bila nak observation ni, kadang-kadang kena tengok persekitaran. Okay, kalau you nak pergi observation kat sekolah, okay, mungkin dah biasa pakai seluar pendek, pakai singlet, tak sesuai lah kan. Sebab dia akan menimbulkan ketidakkeselesaan dalam proses nak buat observation. Walaupun kita perhatikan dia pun perhatikan kita. Okay, dia pun rasa dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi situasi yang konvensional, yang selesa, dan kadang-kadang kita nak pastikan orang yang kita lihat tu akan berkelakuan ataupun bertingkah laku secara normal ataupun secara actual, seperti biasa. Dia bukan satu benda yang dibuat-buat atau berlakonlah depan kita. Hari ni ada orang nak observe, dia berlakon. Kita tak nak, kita nak kekalkan natural setting tu. Okay? Jadi pengumpulan data tidak menjadi keutamaan. Tumpuan lebih pada penyesuaian diri dalam persekitaran lapangan. Okay? Saya betulkan sikit lah. Dia macam ni. Kita tak fokuskan kepada nak dapatkan dapatan tu dulu. Sebab dalam kualitatif, kesemualah kualitatif, dia mementingkan proses. Jadi kat sini penting juga dapatan. Kalau observe tak dapat dapatan, tak shock juga kan. Jadi tak capai lah objektif kita. Kita mementingkan dapatan, tapi kita keep side, kita ketepikan. Yang paling penting, proses untuk buat observation tu betul secara sistematik dia. Okay? Pemerhatian pertama perlulah pendek supaya tidak terlalu gairah dengan situasi yang baru. Ini mungkin nasihat barangkali. Okey, kadang-kadang bila buat observation ni kadang-kadang kita melibatkan proses yang kita panggil repeated, pengulangan. Tapi kadang-kadang untuk peringkat awal kadang-kadang kita tak perlu observe terlalu. Sebab bila orang observe ni, dia tak boleh kita tak boleh buat just simply keputusan berdasarkan pertama kali kita melihat, dia akan terus menjadi jawapan akhir kepada apa yang kita lihat. Kadang-kadang melibatkan satu proses. Sebab tu bila buat observation ni, dia kena jelas apa yang kita kena kaji. Saya tak boleh kata observe kena banyak kali, tak. Tengok kesesuaian dia punya situasi ataupun apa yang dia aim dalam dia punya research ni. Okay? Perlu jujur, tidak terlalu teknikal dan atau terperinci dalam menjelaskan apa yang anda buat. Okay, kadang-kadang dia macam ni nak maksudnya dalam kita buat pemerhatian tu, kadang-kadang dia kena to be professional, of course professional. Okay, jujur memang elemen yang perlu ada dalam setiap seorang researcher. Tapi kadang-kadang kan bila buat observation, kita kadang-kadang tak payah menjadi terlalu advance. Contoh macam ni kan, bila you nak observe, you dah ubah satu suasana yang macam yang asal, yang asli. Contohnya bila you nak interview anak orang asli tentang kehidupan sosial dia, you bawa gadget, dahsyat gadget. Jadi dia akan mengganggu proses tu. Jadi macam dia akan menyebabkan anak orang asli tu dia lebih pada interest benda lain. Dia tidak fokus kepada
normal. Kita nak observe benda yang normal, tapi dengan ada kita buat sesuatu sebab tu dari segi pemakaian kita, pergi tempat orang sendiri takkan nak pakai kemeja dengan tie kan. Dari segi percakapan bahasa kita kena tahu etnik dia, macam tahu sikitlah cakap bahasa dia dan sebagainya, cara dia kena tahulah kan. Kena tahulah dari segi personality ataupun penampilan, semua kena diambil kira. Okey. Kemudian kita walaupun ada conclusion nanti pakcik beritahu, tapi sebelum pakcik cerita pasal conclusion tu, kita akan bincangkan dua perkara. Okey, dua keadaan lah. Kita katakan pemerhatian yang secara berstruktur dengan pemerhatian yang tidak berstruktur. Nak jawab soalan ni kadang-kadang dia sangat subjektif ikut scholar. Okey, pakcik mohon awal-awal lah, maaf kan, kadang-kadang nanti orang kata pakcik simply cakap ni, tapi pakcik explain. Okey, kita ada pemerhatian berstruktur dengan pemerhatian yang tidak berstruktur. Ada yang kadang-kadang scholar not agree. Okey, pemerhatian tak payah diklasifikasi lah, structure ke non structure ke, biarkan jadi natural je observation tu. Tapi kita ceritakan dulu, bezakan sedikit apa maksudnya berstruktur dengan tidak berstruktur dalam pemerhatian. Okey, kita familiar dengan structure dengan unstructured ni dalam temu bual, tapi sebenarnya dalam pemerhatian tu kita boleh pecah at least dua lah, iaitu berstruktur dengan tidak berstruktur dalam pemerhatian. Okey, kita pergi yang tidak berstruktur dulu. Okey, pemerhatian tidak berstruktur dilakukan tanpa merujuk kepada satu set yang telah dikenal pasti. Dia macam spontan je lah. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian. Spontan juga, tapi kita kena fokus ke apa yang kita nak buat penyelidikan ni, apa benda yang kita nak fokus untuk menjawab persoalan kajian. Jadi benda tu tetap ada dalam ingatan dan sentiasa kita akan on track benda tu. Tapi masa buat observation tu dia lebih macam free sikit. Okey, perlu juga tentukan tingkah laku responden yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang dikaji. Itu nak peringatan kali kedua. Okey, jadi kita maksudnya tidak ada satu macam, kita boleh kata tak ada checklist lah. Tak ada checklist, jadi kita observe, tengok secara structure apa yang kita dapat dalam proses observation tu, kita catat dalam nota lapangan, ataupun kita ada buat rakaman, nanti balik kita analisis lagi. Okey, pemerhatian berstruktur, aspek yang diperhatikan dikenal pasti terlebih dahulu. Of course, bila berstruktur ni dia lebih sistematik. Jadi apa saja yang kita nak observation, kita kena tahu. Kalau you nak observe kat sekolah, you kena tahu apa isi yang ada kat sekolah, apa facilities yang ada. Kalau you nak measure facilities, you nak measure observation yang dalam kelas, jadi you kena tahu situational kat sekolah mana you nak pergi. Jadi secara asas tu you dah kena tahu dah. Sebab tu proses awal tu sebelum menjalankan aktiviti pemerhatian atau tunggu buat, part fasa 1 tu, step 1 tu memang dari segi repo, pertanyaan, nak dapatkan apa sikit perjanjian ke agreement ke, diselesaikan sebelum kita menjalankan proses data collection. Okey, penyelidik akan memerhati, mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Penyediaan senarai semak amat membantu. Okey, pakcik ceritakan secara umum. Okey, macam inilah. Ada orang yang memang dia akan guna observation tu very detail observation. Ada senarai semak, checklist. Dia nak check A, check B, detail apa dia nak kuantiti, dia nak apa ni, panas ke sejuk, kena sentuh benda tu dan sebagainya. Dia adalah secara detail checklist tu observation. Jadi observe, dia kena tengok, ada yang kena pegang, ada yang kena rasa, contohnya. Jadi ada yang detail macam tu. Ada yang dia panggilkan semi structured. Dia ada observation semi structured. Dia cuma beritahu idea je. Okey, kau kena tengok kat bilik ni, kau kena tengok kat kelas ni, kau kena tengok kat belakang tu, kau kena tengok. Jadi kita ada sedikit guide, kita ada macam ada satu benda kita tahu apa yang kita nak aim. Tapi kita masih lagi dalam bilik ni. Okey, dia satu lagi yang unstructured. Dia biarkan dia spontan saja. So kita masuk je kat sekolah, ataupun sekolah tak biasa, kita pergi satu tempat yang baru. Tu dia macam baru you nampak setiap perkara, setiap titik masa yang you jumpa tu perlu ada satu catatan dalam nota lapangan lah. Jadi kita boleh katakan dalam mudah ikut sekolah lah kan, pakcik cuma bincangkan dua, tapi dalam penerangan lain pakcik cuba bincangkan dari segi structured, semi structured, unstructured. Jadi structured tu lengkap, sistematik, detail. Proses dalam penyelidikan pun sempurna, hampir sempurna. Tapi kalau untuk semi structured, kita berpandukan keywords ataupun kata-kata kunci ataupun tema-tema tertentu. Okey, tapi kita tak deep, cuma general theme je. Okey. Kemudian kalau unstructured, dia jadi macam benda yang kita free lah kan. Jadi penting kita, sebab kita tak tahu, jadi dengan buat observation tu kita akan nampak new data ataupun yang akan menguatkan dalam penerangan kita nanti. Okey. Jadi
Jadi kat sini memang jelas kalau kat sini cuma pakcik cerita pasal structured dengan unstructured je. Tapi dalam penerangan tadi pakcik tambah dengan semi structured. Okey. Jadi senarai semak perkara-perkara yang biasalah bila observation lah, kita tak nak bising dan tinggal, biasanya ada orang buat senarai semak. Okey. Okey, pemerhatian senarai semak biasanya antara senarai semak yang common lah yang kita kena ready. Jadi pakcik ada buat satu slide secara general apakah senarai semak tersebut. Okey, contohnya tatapan fizikal. Okey, para peserta. Jadi kita nak senarai semak apa benda yang participan, aktiviti atau interaksi. Jadi perbualan, conservations, faktor halus ataupun sensitif, kelakuan, behavior. Jadi kat sini ada benda yang senarai semak, elemen-elemen dalam pemerhatian yang kita kena aware lah. Okey. Jadi kesimpulan, tidak ada satu senarai semak pun yang khusus untuk perhatian. Jadi tidak, pemerhatian kena pakai structure tak. Sebab tu kita pecah structured, semi-structured, unstructured. Jadi secara umumnya, secara general, bila buat observation jangan terikatkan. Jadi macam terlalu, saya cakap tadi lah, terlalu detail, terlalu advance, kadang-kadang terlalu macam kita dah menyekat. Maksudnya observation tu patutnya dia free. Maksudnya dia macam dah scope kita dah sekat. Bila you sekat, you akan jadi structured observation. Dia dah mostly macam kuantitatif. You macam dah refer theory, macam dah tahu apa benda you nak observe. Okey, ini sangat bergantung pada apa yang ingin diperhatikan oleh penyelidik di lokasi tersebut. Jadi, pakcik ulang balik, tidak ada satu senarai semak yang khusus untuk pemerhatian. Ini sangat bergantung pada apa yang ingin diperhatikan oleh penyelidik di lokasi tersebut. Okey, pakcik ringankan masuk konklusi ini. Yang paling penting bila buat observation, purpose dia untuk buat penyelidikan. Orang kuantitatif pun boleh, orang kualitatif pun boleh. Orang kuantitatif boleh pergi kajian lapangan, orang kualitatif pun boleh pergi kajian lapangan. Tetapi kalau orang kuantitatif, dia merujukkan dia punya checklist tu, structured observation dia berpandukan teori yang dikaji dalam penyelidikan dia. Tetapi kita yang orang kualitatif ni, walaupun kita pakai structured observation, ada dalam senarai semak, tetapi konsep itu adalah berdasarkan pada lokasi tersebut. Apa yang you perhatikan pada lokasi tersebut. Kita tidak berpandukan mana-mana teori untuk melihat sesuatu pemerhatian. Dua benda yang berbeza tu. Jadi kita faham yang tu, tak ada masalah. Okey. Jadi kita boleh buat observation dalam kuantitatif. Banyak orang sains, orang TVET, orang engineering, orang sains sosial pun menggunakan benda structure ni, kena faham. Jadi you kena ingat, structured interview orang kuantitatif pun boleh. Structured, kalau ada panggil lah, tak ada, kita tak panggil structured lah. Kalau ada lah, lepas ni keluarkan nama structured document pun boleh gunakan dalam kuantitatif. Structured observation pun boleh gunakan dalam kuantitatif. Tapi sangat terhad. Limitasi orang kuantitatif sangat terhad. Observation tu berpandukan daripada dia punya kerangka teori perhatian kajian. Dia tidak boleh jadi macam untuk menghuraikan, mengeksplorasi, menjelaskan secara mendalam. Orang kuantitatif tak boleh buat. Dia cuma boleh collect dalam bentuk structured, okey, dan dia balik untuk analisis. Dia boleh analisis tu dalam bentuk numerical dengan statistical, yang maksudnya penjelasan dia penjelasan dalam bentuk statistik. Okey, dia boleh gunakan deskriptif untuk tahu dari segi peratus, tinggi, rendah, mean, contohnya kuat ke tak kuat. Contoh dia itu saja yang membatasi sesuatu penyelidikan kuanti dan kuali. Tapi sebenarnya apa saja kaedah yang boleh digunakan tu, dia tidak ada limitasi. Orang kuali je boleh buat, orang kuanti tak boleh buat. Itu tak ada. Jadi itu yang pakcik nak tanam kat you all, supaya kita kena kuat benda ni. Sebab next week pula 2 hari lagi kita akan belajar mixed method. Jadi kat sini asas kuanti dan kuali kena kuat. Okey, jadi itu saja untuk perbincangan kita kali ini yang berkaitan dengan pemerhatian, observation. Boleh refer mana-mana buku lagi untuk melihat contoh-contoh buat observation, especially secara nak tengok senarai semak. Kadang-kadang you explore saja. Kadang-kadang saya kalau nak cepat, saya pakai Google Image je, type je contoh observation, checklist observation. So bagilah contoh-contoh so kita boleh nampak. So masa check dalam kualitatif ni, kita bergantung pada proses sebenarnya. Okay, kalau you buat design form untuk checklist cantik pun, itu bukan satu benda yang dituntut dalam kualitatif. Sebab kita paling penting adalah dalam proses tu, daripada kita interaksi antara kita dengan partisipan, dengan objek yang kita nak observe. Okey, itu yang perkara lebih penting. Okey, mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan
topik pemerhatian ni mungkin secara asas saja. Okay, kita Pakcik Iman tak pergi terlalu detail supaya you all dapat. Video ni dah makin banyak dah sebenarnya. Okay, dah menghampiri ke 100 video. Saya harapkan antara 100 video yang awal ni supaya you dapat absorb, you akan dapat sesuatu asas yang sangat kuat sebagai seorang researcher. Walaupun you bukan orang kualitatif, orang kuantitatif, you boleh bezakan sempadan dia, border antara kuanti dan kuali. Sebenarnya kat mana kita boleh tembus border, ada part yang kita tak boleh tembus border. Supaya kenapa kajian kita selama ni lihat pada kuantitatif saja, kenapa kita buat kualitatif, supaya kita dapat memberi andaian dan justifikasi yang praktikal, yang relevan, yang boleh meyakinkan panel-panel you semasa proses proposal defend dengan Viva. Okey, lagi sekali mohon maaf. Terima kasih menonton video ini. Semoga semuanya dapat manfaat, semakin sukses dan semakin ilmu semakin bertambah. Okey, terus jaga kesihatan, jaga keselamatan diri dan keluarga. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam proses pembelajaran pengajian yang berikutnya dalam kelas tesis. Okey, lagi sekali terima kasih. Assalamualaikum.